Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita berada di bahagian yang ketujuh dan merupakan bahagian yang terakhir dalam bab 9 tingkatan 3 berkenaan dengan garis lurus. Standard pembelajaran 9.1.7 adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan garis lurus. Cikgu harap pelajar-pelajar sekalian telah faham kesemua standard pelajaran yang telah kita pelajari sebelum ini. Sekiranya masih ada masalah, maka pelajar bolehlah mengulang kembali apa yang telah kita pelajari dan cuba membuat latihan-latihan di dalam buku teks. Okey, so mari kita tengok pada contoh soalan ini. Cikgu ambil daripada buku teks tingkatan 3 pada muka surat 245. Rajah menunjukkan satu paralelogram ABCD diberi kecerunan CD adalah 1/2 dan pintasan Y pada garis lurus AD adalah negatif 4. Tentukan nilai H persamaan garis lurus AD dan pintasan X bagi garis lurus AD. Okey, mari kita tengok dahulu soalan yang pertama. Cara untuk kita mencari nilai H. So, seperti anda perhatikan dekat sini, apabila kita sebut berkenaan dengan paralelogram, perlu anda faham bahawa panjang AB dan panjang CD adalah selari. Seperti sama juga panjang BC, garis BC dan garis AED juga selari. So, apabila kita bercakap berkenaan dengan garis selari, perkara penting yang anda perlu ingat dan faham adalah kecerunannya adalah sama. So, kita boleh lihat dekat sini, kecerunan AB dan kecerunan CD adalah sama. Okey, diberi dekat soalan kecerunan CD adalah 1/2. Maka anda gunakan formula kecerunan. Okey, Y2 tolak Y1 berkaitan dengan X2 tolak X1. Okey, kat sini cikgu memilih Y2, X2 dan Y2 pada titik B. Okey. So, anda perhatikan dekat sini, H tolak 6 berkaitan dengan 0 tolak negatif 4. Okey, oleh kerana dia selari dengan CD, maka samakan dengan 1/2. Okey, ini adalah garis yang telah cikgu nyatakan tadi. AB X1 Y1, A adalah X1 Y1, B pula adalah X2 Y2. Setelah kita gantikan kesemuanya, kita selesaikan. H tolak 6 berkaitan dengan 4 sama dengan 1/2. Okey, seterusnya 4 kita bawa ke kanan, maka 1/2 darab 4, maka nilainya adalah 2. H tolak 6 sama dengan 2, maka jawapan yang terakhir negatif 6 pindah ke kanan, H sama dengan 8. Okey, seterusnya kita tengok pada soalan yang kedua. Oleh kerana kita dah tahu nilai H adalah 8, maka cikgu terus gantikan dalam gambar rajah dengan nilai 8. Okey, pada soalan yang kedua, bina persamaan garis lurus AD. Okey, kita tengok dekat sini, AD. Kalau anda perhatikan dekat sini, walaupun titik AD tidak diberi, tetapi titik E diberi. Bermaksud, kecerunan AD sama dengan kecerunan AE sebab dia berada pada garis yang sama. Okey. Okey, menggunakan formula yang sama, formula kecerunan, maka kita cari kecerunan AE. Okey, kecerunan AE sama seperti tadi juga. 6 tolak dengan negatif 4
perkan dengan negatif 4 tolak kosong. Maka dapatlah 10 per negatif 4. Kita permudahkan, dapat negatif 5 per 2. Okey, ini adalah langkah pertama. Masih ingat cara untuk membina garis lurus? Mula cari selepas kita cari kecerunan, kita cari pula pintasan Y. Okey, untuk kes soalan ni tak perlu mencari pintasan Y kerana pada titik E, kalau anda perhati kat sini, E ini berada pada pintasan Y dan diberi pintasan Y-nya adalah, okey, anda perhatikan pada soalan, pintasan Y pada garis lurus AD adalah negatif 4. So, pintasan Y dah tahu negatif 4. Okey, perlu diingat apabila kita tahu pintasan Y itu adalah negatif 4, automatik nilai bagi koordinat X adalah kosong. Okey, ingat pada pintasan Y, koordinat X mesti kosong. Okey, so sekarang dah ada kecerunan, dah ada pintasan Y iaitu negatif 4, maka kita bina persamaan garis lurus Y sama dengan negatif 5 per 2X tolak 4. Okey, seterusnya soalan C pula. Tentukan pintasan X bagi garis lurus AD. Okey, kita gunakan jawapan yang awak dapat pada soalan B tadi. Okey, persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan negatif 5 per 2X tolak 4. So, seperti yang cikgu dah nyatakan, apabila kita ingin mencari pintasan X bermaksud koordinat bagi Y sama dengan kosong, maka anda hanya perlu menggantikan Y ni dengan kosong. Okey, pindahkan negatif 5 per 2X ke belah kiri, akan dapat 5 per 2X sama dengan negatif 4 dan kita selesaikannya, maka X adalah negatif 8 per 5. Okey, boleh faham? Kita tengok pada contoh yang seterusnya. Cari nilai X dan nilai Y. Okey, ni soalan ni cikgu ambil daripada kapur putih. Okey, soalan ni sangat mudah. Dia dah bagi persamaan garis lurus Y sama dengan X tambah 3. Kalau anda masih ingat, sebelum ni kita belajar untuk menentukan titik tersebut berada di atas garisan ataupun tidak adalah dengan cara menggantikan koordinat ni ke dalam persamaan. So, sekarang ni dah tahu titik 3Y dan X8 berada di atas garis lurus Y sama dengan X tambah 3. So, untuk mencari nilai X, untuk mencari nilai X dan Y, hanya perlu menggantikan koordinat 3Y ke dalam persamaan tadi. So, X digantikan dengan 3. Maka Y sama dengan 3 tambah 3. Dan yang seterusnya, okay, yang ni tak perlu ditulis X1, Y1, X2, Y2 ni tak perlu ditulis pun tak apa. Okay, seterusnya selesaikan Y sama dengan 6. Okay, untuk mencari nilai X pula, menggunakan kaedah yang sama. Sekarang ini gantikan Y dengan 8. So, 8 sama dengan X tambah 3. Nak cari nilai X, 3 pindah ke sebelah. X sama dengan 8 tolak 3. Dan jawapan terakhir, X sama dengan 5. Okey, seterusnya, cikgu mahu anda cuba soalan ini. Sebenarnya kita dah bincang soalan berkenaan dengan garis selari ni pada bahagian yang lalu. Okey, cikgu nak uji awak, adakah awak masih ingat? Kalau dah lupa, boleh rujuk kembali kepada bahagian-bahagian yang lepas yang berkaitan dengan garis selari. Okey, yang terakhir, uji kefahaman anda dengan mencuba jawab soalan dalam buku teks muka surat 246 main test 9.1E. Okey, cikgu harap semua pelajar dah faham keseluruhan bab ini. Sekiranya ada sebarang masalah ataupun kesilapan di dalam pembentangan cikgu ini, cikgu mohon maaf. Okey,
sebelum ini ada sedikit kesilapan pada bahagian yang kedua. Okey, semoga kita berjumpa lagi pada bahagian yang akan datang. Okey, sekian. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk menonton video-video yang lain juga.